Apakah manusia menganut agama kerana kebenaran mutlak atau kerana fungsi kegunaan agama tersebut kepada manusia? Agama dan kepercayaan tidak perlu menjadi kebenaran mutlak. Itu bukan masalah utama. Masalah sebenar ialah manusia tidak selesa dengan dunia yang tidak jelas. Jadi manusia mencipta satu bentuk kepastian, kemudian menamakannya sebagai kebenaran mutlak, seolah-olah ia datang dari realiti itu sendiri. Hakikatnya, apa yang disebut sebagai mutlak itu lebih dekat kepada keperluan memenuhi psikologi berbanding sifat sebenar kebenaran. Manusia mahu dunia ini jelas, tetap, dan tidak berubah. Manusia mahu dunia yang boleh dijangka, dunia yang tidak memaksa mereka berfikir terlalu jauh. Jadi apabila wujud satu sistem kepercayaan yang menawarkan kepastian total, manusia cenderung untuk menerimanya tanpa banyak soal. Nah, disinilah bermulanya ilusi mutlak. Kebenaran tidak semestinya mutlak, tetapi keperluan manusia terhadap kestabilan diri membuatkan mereka memperlakukan sesuatu seolah-olah ia mutlak. Dalam dunia sebenar, hampir tidak ada perkara yang kekal sebagai benar sepanjang masa. Apa yang dianggap benar hari ini boleh menjadi salah pada masa depan. Ini bukan kelemahan pengetahuan, tetapi sifat asas realiti itu sendiri yang sentiasa berkembang. Sains tidak pernah mendakwa dirinya mutlak. Ia sentiasa terbuka kepada pembetulan. Teori boleh berubah, penemuan baru boleh menggantikan yang lama. Dan anehnya, justru kerana ia tidak mutlak, ia menjadi lebih hampir kepada kebenaran. Bandingkan dengan sistem kepercayaan yang mengaku mutlak, ia tidak boleh berubah secara terbuka. Jika berubah, ia akan kelihatan seperti kesilapan, dan itu bertentangan dengan definisi mutlak. Jadi perubahan terpaksa disorok, disesuaikan, atau ditafsir semula tanpa mengakui bahawa ia sebenarnya sudah berubah. Ini menunjukkan sesuatu yang penting. Jika sesuatu benar-benar mutlak, ia tidak perlu diselamatkan dengan tafsiran baru setiap kali realiti berubah. Hakikat bahawa ia perlu disesuaikan menunjukkan bahawa ia tidak pernah benar-benar mutlak dari awal. Jadi, apa fungsi mutlak dalam agama? Agama memerlukan konsep mutlak, bukan kerana ia terbukti benar, tetapi kerana ia perlu berfungsi sebagai sistem yang memberi kestabilan. Tanpa konsep mutlak, kepercayaan akan menjadi longgar. Jika ia longgar, ia boleh dipersoalkan. Jika ia boleh dipersoalkan, ia boleh ditolak. Dan jika ia boleh ditolak, keseluruhan struktur akan goyah. Mutlak dalam konteks ini adalah sebagai mekanisme perlindungan. Ia melindungi sistem daripada runtuh, dan bukan melindungi kebenaran daripada salah. Secara psikologi, manusia cenderung mencari jawapan yang muktamad. Ketidakpastian mencipta tekanan, kekaburan mencipta kegelisahan. Jadi apabila agama datang dengan jawapan yang tegas dan tidak boleh dipersoalkan, ia memberi kelegaan, ia menenangkan fikiran. Tetapi kelegaan itu tidak membuktikan kebenaran. Ia hanya membuktikan bahawa manusia tidak selesa dengan ketidakpastian. Selain fungsi psikologi, konsep mutlak juga memainkan peranan besar dalam struktur sosial. Masyarakat yang mempunyai satu kebenaran mutlak lebih mudah disatukan. Tidak banyak perdebatan. Tidak banyak konflik dalaman. Semua orang merujuk kepada sumber yang sama dan menganggapnya sebagai muktamad. Namun kesatuan ini datang dengan harga. Ia menutup ruang untuk berfikir secara bebas. Ia menghadkan persoalan. Ia menjadikan keraguan sebagai sesuatu yang berbahaya. Dalam jangka panjang, masyarakat seperti ini tidak berkembang secara organik. Ia hanya mengekalkan bentuk lama, walaupun realiti di sekelilingnya sudah berubah. Padahal dengan keraguan dan mencari jawaban, sains menemukan kebenaran yang konsisten. Dengan penemuan itu, sains mencipta alat dan berbagai kemajuan. Mutlak, dalam konteks sosial bukan sekadar kepercayaan, ia adalah alat kawalan. Mutlak mencipta ilusi kepastian. Mutlak mencipta gambaran bahawa dunia ini stabil dan boleh difahami sepenuhnya. Ia memberi rasa bahawa setiap persoalan sudah ada jawapannya, setiap kekeliruan sudah diselesaikan, tetapi realiti tidak begitu. Realiti penuh dengan ketidakpastian. Banyak perkara tidak mempunyai jawapan yang jelas. Banyak persoalan tidak dapat diselesaikan secara mutlak, dan itu bukan kelemahan manusia, tetapi sifat dunia itu sendiri.
Apabila manusia memaksakan mutlak ke atas realiti, mereka sebenarnya sedang menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Mereka memilih untuk melihat dunia dalam bentuk yang lebih mudah, walaupun itu bermaksud mengabaikan sebahagian daripada kebenaran. Jadi mutlak bukan cerminan realiti. Ia adalah penapis yang digunakan untuk menjadikan realiti lebih mudah ditelan. Bagaimana konsep mutlak menghadapi perubahan zaman? Apabila sesuatu dianggap mutlak, ia akan menghadapi masalah ketika dunia berubah. Sains berkembang, nilai kemanusiaan berubah, cara hidup manusia berubah, tetapi mutlak tidak boleh berubah secara terbuka. Disinilah konfliknya antara konsep mutlak dan perubahan zaman. Jika realiti bercanggah dengan mutlak, ada dua pilihan. Sama ada realiti ditolak, atau mutlak itu ditafsir semula secara diam-diam. Dalam banyak kes, tafsiran akan diubah tanpa mengubah label mutlak. Ini mencipta satu keadaan yang aneh. Sesuatu yang dikatakan tidak berubah sebenarnya berubah. Sesuatu yang dikatakan kekal sebenarnya menyesuaikan diri. Ini bukan lagi mutlak. Ini adalah flexibility zaman yang disembunyikan di sebalik label mutlak. Pada akhirnya, sesuatu itu bukan tentang mutlak atau tidak. Persoalan sebenar ialah sama ada ia berfungsi atau tidak. Sebuah kepercayaan boleh memberi makna kepada hidup seseorang tanpa perlu menjadi mutlak. Ia boleh membantu seseorang menjadi lebih baik tanpa perlu mendakwa dirinya sebagai satu-satunya kebenaran. Apabila kepercayaan itu dipaksakan menjadi mutlak, ia akan jadi masalah. Ia berubah menjadi institusi yang tidak boleh dipersoalkan, tidak boleh dikritik. Ia diperjuangkan seolah-olah tidak boleh berubah, walaupun realiti menunjukkan sebaliknya. Pada titik itu, kepercayaan tidak lagi mencari kebenaran. Ia hanya mempertahankan dirinya. Kesimpulannya, mutlak bukan sifat kebenaran, kerana kebenaran sendiri tidak pernah mutlak. Sebaliknya, mutlak adalah cerminan keperluan manusia. Ia lahir daripada ketakutan terhadap ketidakpastian. Ia dibentuk oleh keinginan untuk kestabilan. Ia dikekalkan oleh sistem yang memerlukannya untuk terus hidup. Kebenaran tidak perlu mutlak untuk menjadi benar, tetapi manusia sering memerlukan mutlak untuk merasa tenang. Dan disitulah perbezaan paling penting antara apa yang benar dan apa yang membuat manusia rasa selamat. Berani berfikir bebas, Sir Moza,